Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'du. Lebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dan sama-sama kita diberi kesempatan peluang serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Bagi menyambung pengajian kitab kita, insya-Allah tuan-tuan kita akan masuk modul yang pertama, tajuk baru, modul yang pertama kitab Taharah. Modul yang pertama ini dinamakan Babut Taharah ataupun tajuk bersuci. Jadi dalam bersuci itu dia ada beberapa subtopik kecil. Kita akan bahas satu persatu. Malam ini kita akan bincang 3 benda tuan-tuan. Yang pertamanya kita nak tahu apa makna bersuci menurut syariat, bukan bersuci menurut bahasa Melayu. Yang kita nak belajar ialah bersuci menurut syariat agama kita. Dia tak sama. Apabila sebut bahasanya sama tetapi makna berbeza dari segi bahasa kita dengan bahasa syarak. Yang kedua yang kita nak tahu ialah kita nak kenal alat bersuci. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita akan sebut secara umum malam ni, kita akan samakan data. Ketiga ini dia panggil kategori air di dalam syariat agama kita. Ada 4 kategori air di dalam syariat Nabi kita, ataupun asalnya yang kita akan bincang ada 3 sahaja. 3 sahaja air yang kita akan guna sepanjang hidup kita. Baik, settle. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita akan terus kepada tajuk ataupun topik yang pertama tuan-tuan, makna bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Bersuci dan hukumnya hukum bersuci. Adalah bersuci itu di dalam percakapan hari-hari ataupun dipanggil pada bahasanya, lughahnya, maknanya membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran, sama ada najis ataupun tidak, ataupun bukan najis, seperti air ludah, hingus dan lainnya. Ini dinamakan bersuci menurut bahasa kita. Dia berbeza dengan bersuci menurut syariat. Baik, kalau kita sebut bersuci ataupun membersihkan, menurut bahasa kita tuan-tuan dia lebih umum. Menurut bahasa Arab dia lebih umum, merakumi ataupun meliputi semua benda kekotoran, sama ada najis ataupun bukan najis, kita panggil bersuci. Apabila hinguh, air ludah, air liur kita kata bersih air liur tu, ambil air cucuk. Kalau ada tahi pun kita kata bersihkan air tahi itu, bersihkan air kecil anak kita itu, bersihkan baju kita dah 3 hari dah pakai. Semua kita guna ayat yang sama. Baju tidak ada najis, tidak ada najis dia panggil, kotoran lain. Kita akan bahas hari ni tuan-tuan, perbezaan di antara najis dan bukan najis. Kalaulah umumnya, kalaulah menurut bahasa kita umum, semua kita panggil basuh baju, sama ada baju tu ada najis kita panggil basuh. Kalau baju tu hanya ada daki pun kita panggil basuh. Air liur bukan najis, hingus bukan najis, kita panggil basuh. Baik, kenapa dipanggil basuh juga, dipanggil bersuci? Kerana penggunaan bahasa bersuci menurut bahasa kita ataupun bahasa Arab lebih umum daripada bahasa syarak. Maka tuan-tuan hari ini yang kita nak bahas lebih khusus kepada penggunaan bahasa syarak. Apabila syarak menggunakan istilah bersuci, membersihkan, apa makna dia? Maka dia lebih khusus. Makna bersuci menurut syarak tuan-tuan, rafa'ul hadathi
au izalatun najasi. Raf'ul hadathi au izalatun najasi wa fi ma'nahuma au suratuhuma. Ringkasnya tuan-tuan, bersuci menurut syarak merujuk kepada dua benda sahaja. Simple dia. Dia lebih khusus kepada dua benda. Dia tidak terlalu umum. Apa dia dua benda? Apabila bersuci menurut syarak, dia merujuk kepada raf'ul hadathi, iaitu mengangkat hadas. Raf'ul hadathi, iaitu mengangkat hadas. Sama ada hadas itu kecil ataupun besar. Yang kedua, wa izalatun najasi, dia merujuk kepada wa izalatun najasi, menghilangkan najis. Sama ada najis ringan ataupun sederhana ataupun berat. Settle. Dua fungsi bersuci di dalam syariat Nabi kita. Dia tak sama syariat Nabi lain. Ini kita fokus perundangan Nabi kita. Dia berbeza, setiap Nabi ini dia perundangan Allah global tak sama untuk umat masing-masing. Yang lebih ringannya ialah umat Nabi kita, setiap perbuatan di dalam agama itu lebih ringan berbanding dengan perundangan Nabi-Nabi yang lain. Baik, settle tuan-tuan. Kita ulang sekali lagi, apabila sebut bersuci ataupun membersihkan di dalam agama kita, dia hanya merujuk kepada dua fungsi, dua peranan. Pertamanya ialah raf'ul hadasi, mengangkat hadas ataupun menghilangkan hadas yang ada di badan kita. Maka kita ni, cara kita akan belajar, sebab tu topik kecil dalam taharah tuan-tuan, dia hanya melibatkan dua benda ini saja. Topik di dalam taharah, modulnya berkisar kepada tajuk-tajuk kecil, dua benda ini saja, berkaitan dengan proses dan cara bersuci, cara mengangkat hadas, dan berkaitan dengan proses ataupun cara bersuci najis. Semua tajuk-tajuk hanya berasaskan kepada dua. Baik. Yang pertama tuan-tuan, yang kita panggil raf'ul hadasi. Ini peranan bersuci yang pertama. Apa dia? Mengangkat hadas. Yang tadi menghilang najis. Simple saja ayatnya. Mengangkat hadas, menghilangkan najis. Tetapi walaupun simple dia punya ayat, pecahannya banyak. Apa dia tuan-tuan? Pecahan dia. Yang pertama tuan-tuan, mengangkat hadas. Mengangkat hadas ini, hadas di dalam syariat Nabi kita hanya ada dua. Apa dia tuan-tuan? Pertama ialah hadas kecil. Yang keduanya ialah hadas besar. Pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil ni apa tuan-tuan? Hadas kecil kita panggil orang yang berada dalam hadas kecil. Bahasa kita, orang Melayu dia panggil apa? Dia panggil orang yang tidak ada wudu. Orang yang berada dalam hadas kecil, dia berada di dalam kotoran. Sekejap lagi tuan-tuan, saya akan beri makna kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan clear. Hadas, najis, dan satu lagi ialah kotoran, mustaqzar. Tiga benda basic ini sangat penting tuan-tuan dalam agama kita. InsyaAllah kalau tuan-tuan faham tiga kategori ini, terungkai segala isu di dalam fiqh berkaitan dengan bab bersuci. Dia simple saja. Sebab tu saya hanya bawa kepada tuan-tuan perkara-perkara basic. Sebab perkara basic inilah menentukan kekuatan kepahaman tuan-tuan berkaitan dengan fiqh ataupun agama. Kalau tuan-tuan kurang clear isu basic, menyebabkan isu-isu besar, isu tinggi, tuan-tuan tak mampu untuk jelas dan faham. Sebab dia punya basic kita tak mantap dan tak clear. Tak boleh beza di antara najis, di antara hadas, di antara kotoran.
Dan apabila kita tak boleh beza, kita tak tahu statusnya apa dia. Status ini, benda ini najis ataupun hadas ataupun mustaqzar, kena tahu status. Barulah dia punya proses. Kalau status itu najis, kita tahu hukum najis. Apabila kita tahu hukum najis, kita tahu cara ataupun proses bagaimana untuk menghilangkan najis. Itu dia punya kronologi dalam syariat itu. Simple saja. Pertama tuan-tuan, sebelum saya bagi pada tuan-tuan 3 benda asal ini, kita clearkan dulu taharah ataupun bersuci ada 2 benda. Ataupun dipanggil dalam bahasa lain 2 peranan. Bersuci merujuk kepada 2. Pertama, menghilangkan hadas. Yang kedua, membersihkan najis. Baik, menghilangkan najis ini tuan-tuan, ataupun kita panggil raf'ul hadasi, mengangkat hadas. Menghilangkan hadas ini sama ada hadas itu kecil ataupun besar. Dan cara menghilang macam mana? Cara nak bersih dia, cara nak bersihkan dia, Allah menurunkan alat untuk bersuci hadas ini. Yang nama dia alat itu, satu nama alat yang sebenar-benarnya ialah air, dan yang keduanya alat alternatif debu, tanah dan batu. Kita akan belajar yang kedua, topik yang kedua, alat. Maka cara untuk bersih najis, cara untuk bersih hadas kecil tuan-tuan, dengan cara apa? Dengan cara mengangkat hadas kecil. Apa dia mengangkat hadas kecil? Ambil wuduk. Tuan-tuan ambil wuduk tu sebenarnya tuan-tuan sedang melakukan proses pembersihan daripada kotoran hadas yang ada di anggota tuan-tuan, walaupun kita tak nampak. Kita sedang mengambil wuduk, sebenarnya praktikal tersebut, praktisnya kita sedang melakukan proses apa tuan-tuan? Proses menghilangkan kotoran yang ada pada anggota wuduk kita. Kenapa? Kerana itu merupakan modul ataupun itu merupakan peraturan yang diarahkan oleh Allah. Cara bersucinya begitu. Baik, satu. Ataupun yang kedua tuan-tuan, kita sebut tadi hadas ada 2. Ini pembagian hadas tuan-tuan. Hadas ada 2 sahaja. Kalau hadas kecil, cara untuk bersih dia, bersuci dia dengan satu cara, iaitu mengambil wuduk. Cara mengambil wuduk, dia akan ada topik dia. Sebab itu dalam kitab kita tuan-tuan akan bertemu dengan tajuk rukun wuduk, syarat sah wuduk, perkara batal wuduk. Kenapa? Kerana itu merupakan satu tajuk daripada tajuk bersuci. Kerana proses untuk kita menghilangkan hadas yang ada di badan kita, kena ambil cara dia melalui wuduk. Yang kedua tuan-tuan, ataupun raf'ul hadas ini, mengangkat hadas ini, ataupun hadas besar. Hadas besar ini tuan-tuan, satu hadas kecil, yang kedua hadas nama dia besar. Hadas besar ini, dia ada sebab yang menjadi hadas besar. Kita akan belajar dalam kitab kita ni, ada 6 sebab hadas besar. Ada 6 sebab berlakunya hadas besar. Maka cara untuk membersihkan hadas yang ada di seluruh anggota badan kita dengan cara macam mana tuan-tuan? Satu cara juga. Kalau hadas kecil pun satu cara yang nama wuduk. Hadas besar untuk membersihkan hadas yang ada di badan kita ini dengan satu cara juga. Nama dia ialah mandi wajib. Mandi wajib ni tuan-tuan sedang melakukan proses untuk membersihkan seluruh hadas yang ada di tubuh tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang yang tidak dari segi praktikalnya, praktisnya tidak menepati dengan syarat sah mandi, maka fail mandi dia menyebabkan selama-lama dia berada dalam hadas besar. Walaupun setengah inci saja tuan-tuan, dia tidak mengikut terma dan syarat mandi. Mandi dia ada syarat dia. Syarat mandi menurut syariat kita. Apa makna mandi? Apa syarat sah mandi? Kita akan belajar semua tuan-tuan. Mandi simple sahaja, cuma kita nak tahu syaratnya. Apabila clear semua kita ikut tuan-tuan, kita follow semua dia punya syarat sah mandi, menyebabkan badan kita dipanggil suci daripada hadas besar. Apa makna suci? Bersih daripada hadas besar. Bersih itu di sisi syariat. Tidak ada lagi hadas bersih badan hadas kita. Hadas besar. Tetapi ingat, waktu sangat-sangat penting untuk kita belajar. Kenapa? Kerana dia impaknya sangat besar.
Kesannya sangat besar apabila kita tidak tahu cara atau proses untuk membersihkan hadas besar. Kenapa? 1 inci tuan-tuan, jangan kata banyak. 1 inci saja badan kita tak terkena air. Kerana nak bersih hadas besar menggunakan alat yang nama dia air mutlak. Tiba-tiba tak terkena air, dia tak perasan ataupun careless ataupun memang dia tak tahu pun kawasan itu mesti kena air. Tiba-tiba dia ignore, dia tak peduli, tak cana, maka menyebabkan dia selama-lama berada di dalam hadas besar. Semayangnya tidak sah tuan-tuan, masuk masjidnya haram, pegang Qurannya haram, baca Quran dengan niat Qurannya haram. Itulah impak kesan orang yang berada dalam hadas besar. Sebab itu tuan-tuan, kenapa? Kerana kok mana pun kita nak kena tahu proses cara bersih hadas besar. Sektor 1. Apabila sebut bersuci, dia ada 2, merujuk kepada 2 perkara, ataupun dalam bahasa lain kita panggil 2 peranan bersuci. Pertamanya mengangkat hadas, sama ada hadas itu kecil ataupun hadas itu besar. Yang kedua tuan-tuan, wa izalatun najasi, membersihkan najis, sama ada najis itu ringan atau najis itu berat atau najis itu sederhana. Sebut najis tuan-tuan, hanya ada 3 kategori sahaja, dan 3 kategori ini dia tak sama dari segi cara ataupun langkah bersuci najis. Kita akan belajar langkah bersuci najis 3 ini, dia tak akan sama. Najis ringan ada 2 langkah saja, mesti follow kedua-dua langkah. Najis sederhana 3 langkah, najis berat 3 langkah. Kesemua kita akan belajar tuan-tuan, jangan bimbang. Dan kalau ketika mana kita berada di lapangan, maksud di lapangan ni secara praktikalnya, ketika kita nak basuh najis, inilah dia panduan, inilah dia 3 langkah kita mesti follow. Pertamanya apa, keduanya apa, ketiganya apa, last sekali result dia, hasil penilaian kita suci ataupun tidak. Itu dia punya prosedur yang telah syarak gubah. Apa yang kita nak sebut tuan-tuan, settle. Jadi apabila kita sebut bersuci, dia hanya merujuk kepada 2 benda. Satunya mengangkat hadas kecil dan besar, yang keduanya bersuci najis, sama ada najis ringan ataupun najis berat ataupun najis sederhana. Settle. Sebelum kita nak masuk alat tuan-tuan, kita clear dulu yang pertama, kemudian yang kedua. Kita janji 3 benda kita nak sebut malam ni. Sebelum kita ke perkara yang kedua, alat, saya nak perkenalkan dulu pada tuan-tuan. Orang yang dah follow lama, dia dah tahu dah. Saya ulang sekali lagi saja. Dalam syariat bersuci tuan-tuan, sangat simple istilah dia. Tuan-tuan hanya perlu tahu 3 benda saja. Apa dia tuan-tuan? Pertamanya ialah najis, yang keduanya ialah hadas, yang ketiganya ialah mustaqzar. Kalau tadi tuan-tuan biasa dah dengar 2 benda. Pertama najis, yang kedua hadas, yang ketiganya tuan-tuan belum dengar ialah mustaqzar. Ketiga-tiga benda tuan-tuan, dia ada hukum dalam syariat kita. 3 ini status benda itu tuan-tuan. Dalam kehidupan kita ini, benda itu diklasifikasikan oleh syarak dengan ada nama dia. Pertamanya najis. Kalau status najis, hukumnya, caranya berbeza. Itu kena tahu. Kena tahu status. Kenapa tuan-tuan? Dia ada hubung kait dengan hukum, ada hubung kait dengan cara bersuci. Itu sebab tu kena tahu status dia. Jangan samakan. Mustaqzar kita samakan dengan najis, maka tak betul dan tak tepat menurut agama kita. Pelaksanaannya kita samakan, maka tidak tepat. Hukum ini, nak lahirnya hukum tuan-tuan, inilah basic yang kita perlu tahu. Pertama apa tuan-tuan? Pertama ialah najis. Pertamanya ialah najis. Yang kedua hadas, yang ketiga mustaqzarun. Kalau najis ini tuan-tuan, najis dan hadas dihukum sama. Hukumnya sama. Apa hukum dia? Kalaulah najis, tak kira 3 najis, dan hadas, tak kira sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, hukumnya sama. Apa hukum dia? Hukum dia, kalau ada hadas dan ada najis ini, dia menegah daripada sah ibadat kita. Ibadat kita tidak akan sah. Bukan batal tuan-tuan, dia panggil tak sah. Kita salat dan kerana hadas-hadas, Allahu Akbar, ada apa? Ada kecil. Kenapa?
kerana proses mengambil wuduk tidak menepati dengan perundangan syariat kita. Ada tempat yang wajib basuh, tiba-tiba dia tak terbasuh. Sunat kita tak kisah, dia ada boda wajib, ada boda sunat yang kita akan belajar di dalam bab cara mengambil wuduk. Kena tahu mana kawasan wajib basuh, mana kawasan sunat basuh, mana kawasan afdal basuh. Ada 3 level pahala. Setiap kali tuan-tuan buat, jangan bimbang tuan-tuan, tak rugi, bahkan untun berganda kalau tuan-tuan tahu ilmu ini. Inilah kita panggil minded fatah, minded ini ilmu untuk jana pahala. Tuan-tuan pilih untuk pahala yang mana? Ada 3 level: pahala wajib, pahala sunat, pahala afdal. Basuh peringkat afdal ke semua tuan-tuan tapau. Pahala wajib dapat, pahala sunat dapat, pahala afdal confirm dapat. Kenapa? Kerana kita pilih sempadan basuh itu 3. Kita basuh sempadan wajib, kita basuh kawasan yang sunat, dan kawasan yang afdal juga kita basuh. Maknanya 3 level pahala kita dapat. Tapi nak dapat 3 level pahala itu tuan-tuan, bukan kebetulan, kita kena tahu. Kita kena tahu. Bukan makna kita dah basuh 10 tahun dulu, rupanya level ini yang aku basuh 10 tahun dulu level afdal, maknanya aku dapat untunglah 10 tahun dah aku buat. Kita tak tahu pun yang kita basuh itu level afdal, maka tidak akan diberi pahala afdal, hanya dapat pahala wajib saja. Baik, saya tahu tuan-tuan. Apa dia najis? Najis ni tuan-tuan, makna najis, apabila kita kata najis dalam agama kita, apa makna dia? Contoh najis, biar dulu kita akan belajar contoh najis, tarifnya, nanahnya, kategori najis tu biar dulu. Umumnya najis, kita nak bagi pengenalan kepada tuan-tuan sebut najis, maka dalam minda kita apa dia? Adapun contoh najis, darah, nanah, air bisa dan sebagainya, itu biar dulu. Itu kita akan bahas dalam tajuk najis. Najis ni tuan-tuan dipanggil apa? Dia panggil kotoran yang dapat dikesan dengan panca indera. Kotoran yang dapat dikesan dengan panca indera yang boleh menghalang daripada sah ibadat. Lebih spesifiknya, yang boleh menghalang daripada sah salat. Najis tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, mudah saja dia punya makna dia. Najis ini kotoran yang dapat dikesan dengan panca indera. Tuan-tuan dapat cium, tuan-tuan dapat tengok dengan mata tuan-tuan, tuan-tuan dapat rasa dengan lidah, tuan-tuan dapat sentuh. Dapat kotoran yang dapat dikesan dengan panca indera, yang menghalang daripada sah ibadat kita. Ada kotoran ini tuan-tuan, dia menghalang daripada sah ibadat. Apa makna menghalang? Kita takbir Allahu Akbar, status salat kita tidak sah. Takbir Allahu Akbar di baju kita ada statusnya najis, benda ini najis. Ketika takbir Allahu Akbar, apa status salat kita? Tidak sah. Kenapa? Kerana najis itu dia menghalang daripada sah salat kita. Itu dia punya makna najis dan hukum najis. Hukum najis, dia menghalang daripada sah ibadat. Makna najis, kotoran yang dapat dikesan dengan panca indera yang boleh menghalang daripada sah salat. Yang kedua tuan-tuan, hadas. Apa beza dua ni? Satunya nama panggilan najis, satu panggilan hadas. Status sama. Sama-sama menghalang ibadat kita. Kalaulah ketika takbir Allahu Akbar, wuduk tidak ada tuan-tuan. Makna wuduk tidak ada, dia mengambil wuduk tetapi tak sempurna. Ataupun memang dia terlupa ambil wuduk. Memang daripada rumah lagi dia tak ada wuduk, sampai ke sini dia terlupa. Dia ingat rumah dia ambil dah, biasa duk ambil rumah. Anak-anak PKP ni tak dibenarkan ambil di surau, memang kena ambil di rumah, SOP dia. Dia dah ingat biasanya ambil di rumah. Tiba-tiba takbir Allahu Akbar, rakaat pertama dia ingat tuan-tuan, dia terlupa ambil. Maka tidak sah. Jangan teruskan, kena balik rumah ambil wuduk. Ataupun dia ambil wuduk, tetapi wuduk yang dia ambil itu ada kawasan yang wajib tidak dibasuh. Walaupun bertahun-tahun dia ambil wuduk, cara itu tuan-tuan, di sisi syariatnya tidak sah. Sebab itu sangat penting untuk kita tahu dia punya etika, bagaimana cara untuk mengambil wuduk. Maka Allahu Akbar tak sah. Sama satu. Apa makna tuan-tuan? Makna hadas. Hadas ini tuan-tuan, kotoran. Lebih kurang makna sama, sedikit saja beza. Kotoran yang tidak dapat dikesan dengan panca indera,
yang menghalang daripada sah ibadah. Itu saja. Beza sedikit saja maknanya. Kalau makna najis kotoran yang dapat dikesan oleh panca indera yang boleh menghalang daripada sah ibadah, dan hadas sedikit saja ubah ayat, kotoran yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, ayat yang sama yang menghalang daripada sah ibadah. Mana ada tuan-tuan contoh yang kata kotoran tidak dapat dikesan? Dia kotoran hakikat, dia kotor, tetapi Allah tak benarkan untuk kita lihat dengan mata kepala kita. Hakikat tuan-tuan, contoh kita ambil contoh, hadas ni ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ni tuan-tuan, orang yang tidak ada wudu, kotoran dia berada di mana? Ada ke seluruh badan? Tidak. Kotoran dia hanya ada pada 4 tempat sahaja menurut menurut pendapat mu'tamad mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Kotoran ini kalau Allah buka mata kita, kita dapat melihat pada 4 tempat sahaja pada badan kita. Hadas kecil. Mana dia? Kotoran akan berada di muka. Kotoran akan berada di muka. Kotoran akan berada di tangan hingga siku. 4 tempat itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar bab wudu, nama dia anggota wajib wudu. Fardu wudu ada 4, tambah 2 itu sunat. Telinga sunat dibasuh, koma sunat. Ini yang wajib. Mana wudu yang wajib basuh? Kenapa wajib basuh? Kerana wajib basuh kawasan itu ialah kawasan yang ada kotoran, tetapi kotorannya tidak mampu dilihat dengan panca indera. Tak mampu kita dengar, tak mampu kita cium, tak mampu kita melihat dengan mata kita, tak mampu kita sentuh dengan daya sentuhan. Yang ketiga tuan-tuan, dia ada di kepala kita. Yang keempat, dia ada di kaki kita. Kotoran itu ada di kaki kita. Sebab itulah dalam mazhab kita tuan-tuan, 4 anggota ini wajib dibasuh. Kenapa? Kerana 4 tempat ini kotoran yang tidak dapat dilihat. Hakikat kotoran ini ada. Inilah beza panggilan hadas dengan najis. Hadas itu hakikat kotoran yang ada di anggota kita, cuma kita tak mampu lihat. Kalau Allah nak bagi, boleh tidak? Ya boleh. Cara dia, Allah buka penglihatan norma kita menjadi penglihatan luar biasa. Biasanya tuan-tuan, orang kebiasaannya mata kita tidak mampu melihat orang yang tak ada wudu. Tuan-tuan tengok saya, muka saya samanya, ada wudu pun gelap, tak ada wudu pun gelap. Sepatutnya kalaulah muka orang tak ada wudu, dia akan nampak gelap walaupun dia putih. Patut lagi macam saya ni, memang dah gelap dah, tak ada wudu, lagi nampak gelap. Tapi tuan-tuan tak apa. Kenapa? Kerana itu dipanggil pandangan yang biasa, pandangan yang adil. Kalau Allah buka kasyaf tuan-tuan, buka kasyaf ni maknanya Allah singkat kasyaf. Apa makna singkat kasyaf? Kasyaf tu singkatan. Makna Allah buka kuasa penglihat yang ada pada mata kita menjadi pandangan yang lebih tajam, sehingga kita nampak warna gelapnya, warna kotoran yang ada di muka orang yang tidak ada wudu. Ini biasanya para wali Allah dia nampak tuan-tuan. Selalu saya sebut, antara karamah Imam Ahmad bin Hanbal, murid kepada Imam Muna Syafi'i, murid dia nama dia Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab itu murid dia. Mazhab Imam Ahmad, jadi 4 mazhab yang mu'tabar. Mazhab yang terakhir itu tuan-tuan, murid kepada imam kita. Murid dia ni, dia boleh nampak ketika mana orang yang mengambil wudu jatuh gugurnya air basuhan yang pertama. Kita akan belajar basuhan ada 3. Basuhan yang pertama itu gugurnya air yang berwarna hitam. Imam Ahmad boleh nampak setiap kali apabila dia melihat orang ambil wudu, basuh muka, air pertamanya warna hitam, basuh tangan, air pertamanya warna hitam. Kenapa? Kerana itulah dia gugurnya kotoran yang berada di muka kita. Sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal ini di dalam bab air dia berbeza sedikit dengan gurunya. Allah bagi nampak air pertama itu warnanya hitam. Sebab itu di dalam mazhab dia, air pertama tidak mampu lagi kembali status kepada air mutulak.
Itu biar dulu. Baik, settle tuan-tuan. Kalau hadas besar tuan-tuan, lagi kita tak nampak seluruh badan kotor. Hadas besar, sebab tu tak kisahlah dengan sebab. Dengan sebab jimuk, dengan sebab keluar mani. Jadi hadas besar. Maka hadas itu berada seluruh anggota zahir badan kita. Bermula daripada kepala kita tuan-tuan sampai hujung kaki kita ada hadas. Maka cara nak bersih ni mestilah menggunakan air mutlak. Dengan syarat-syarat lah, ada niat dan sebagainya. Kalau Allah buka kaca tuan-tuan, kita nampak seluruh badan dia warna hitam dekat. Itu. Kenapa? Kerana itulah dia nama hadas, bukan najis. Adapun najis dapat tengok tuan-tuan darah, dapat tengok nanah, dapat tengok, dapat cium, dapat rasa. Air kecil anak kita, kenapa tak panggil hadas? Itu kotoran dapat dilihat, kotoran yang dapat dicium, kotoran yang dapat disentuh, kotoran yang dapat dirasa. Itu dipanggil najis. Settle tu di terakhir tuan-tuan. 3 ni tuan-tuan boleh beza. Tuan-tuan dah master di dalam bidang fiqh bab taharah dah dulu. Jangan master fiqh semua. Jadi orang dulu tuan-tuan master dia ni, dia kira oral. Maksud oral dia kira lisan. Dia tak ada assignment. Orang belajar dulu tuan-tuan. Orang belajar dulu, dia ada kitab, ada modul. Dia tak ada balik lepas kelas, balik kena buat assignment. Tak ada. Tetapi praktikal. Kami di pondok dulu, praktikalnya guru, untuk guru akan tanya. Dia nak test kita punya kepahaman ini level mana. Sebab tu dia lama, tapi kita tak buat cara tu lah. Kita nak express Tuhan. Baik, ayat ketiga sebelum terlupa. Sebelum kita masuk alat. Yang ketiga ni tuan-tuan, mustaqzar. Ini beza tuan-tuan, ini antara tajuk yang penting juga. Sebab tuan-tuan jangan terkeliru dengan najis. Apa dia mustaqzar tuan-tuan? Mustaqzar sama dengan najis. Kotoran yang dapat dikesan dengan panca indera, tetapi beza di belakang saja. Dia tidak menghalang daripada sah sembahyang. Itu saja beza dia. Maka kita kena tahu. Makna dibeza sedikit saja, cuma kita kena tahu dia punya contoh. Kita orang sekali lagi tuan-tuan, mustaqzar ni kotoran yang dapat dikesan dengan panca indera. Cuma ayat di belakang dia tidak menghalang daripada sah sembahyang. Kalau ada mustaqzar sah sembahyang. Apa dia mustaqzar ni tuan-tuan? Mustaqzar ni insya-Allah saya akan sebut secara detail akan datang. Cuma saya sebut umum dulu. Mustaqzar ni kotoran yang ada di badan kita. Di badan manusia biasa ini tuan-tuan, selain daripada Nabi, kita hanya ada 2 benda sahaja, tak campur 3, tak campur hadas. Orang biasa selain daripada Nabi tuan-tuan, dia ada 2 benda. Tidak ada sedikit pun kemuliaan di atas badan orang biasa seperti kita. Kenapa? Kita ada yang pertamanya najis. Di badan kita ini tuan-tuan, keluarnya pertamanya najis. Yang keduanya apa tuan-tuan? Yang keduanya mustaqzar. Hadas kita tak sebut. Tetapi Nabi, dia tidak ada 2 pada badan Nabi. Ini spesialnya Allah jadikan Nabi kita. Nabi ni dia sebab tu statusnya sangat mulia. Tidak ada mana-mana makhluk, bukan manusia saja, makhluk lain yang lebih mulia daripada Nabi. Kerana kejadian Nabi, dia tubuh badan dia ini tuan-tuan, seluruh tubuh badan dia mulia kerana dia tidak ada hadas, dan dia tidak ada najis, dan dia tidak ada mustaqzar. Kalau kita tuan-tuan najis, apa najis kita? Najis kita tuan-tuan, air kecil najis kita, tahid najis kita, nanah najis kita, darah yang ada di badan kita najis. Habis najis. Mustaqzar apa dia tuan-tuan? Mula daripada atas. Ni contoh mustaqzar. Pertamanya mustaqzar tuan-tuan, tahid mata. Tahid mata bukan najis tuan-tuan, mustaqzar. Yang kedua tuan-tuan apa dia? Tahid hidung. Tahid hidung bukan najis tapi mustaqzar. Sebab itu kalau ada tahid hidung pada tuan-tuan, tak batal solat. Penuh tahid hidung, tak sempat nak gerudi. Kalau dia sambil-sambil dengar Tok Iman baca, dia korek ulu hidung, keluar tahid hidung, masuk dalam poket. Batal ke tidak? Tak batal. Kenapa? Kerana bukan najis. Tapi jangan buatlah, nak contoh saja. Kadang-kadang ada Tok Imam punya panjang baca, dia tak ada nak buat apa, boring dia kata. Korek hidung, happy. Bahaya ni korek hidung ni, kalau tak kenal gaya dia tuan-tuan, batal solat. Dia ada cara. Boleh nak korek hidung tapi kena tahu tata cara dia.
Tata cara bergerak di dalam solat kita akan belajar. Ada tata cara pergerakan dalam solat. Dia tahu tata cara bergerak yang tidak membatalkan solat, maka dia korek hidung. Korek hidung, keluarlah 2-3. 2-3 keping, dia katakan dia letak atas surau. Dia kata tak boleh letak atas surau. Masuk dalam poket dia. Maka status tai hidung yang ada dalam poket dia itu, kalau najis, batal solat. Tetapi kerana tai hidung tak najis, tuan-tuan, tidak membatalkan solat. 2. Tahi hidung, tahi mata. Yang ketiganya, tuan-tuan, tahi telinga. Tahi telinga tidak membatalkan solat. Kenapa? Kerana dia bukan najis, tapi dia mustaqzar, kotoran yang tidak menghalang daripada batal solat. Hanya kita bincang batal solat saja. Hak lain memang tak boleh juga. Nak makan apa semua tak boleh. Dia hanya taksahnya untuk solat saja. Jangan tanya hak lain pula. Apa lagi tu kita nak ekspreskan? Akan datang saya detailkan bermula daripada atas sampai di bawah. Yang seterusnya, tuan-tuan, tahi gigi. Tahi gigi ni dia tidak membatalkan solat kerana dia mustaqzar, bukan najis. Seterusnya air liur. Air liur juga tidak membatalkan solat. Tidak membatalkan solat kerana dia bukan najis. Tetapi ingat, air liur tidak bercampur dengan darah dan tidak bercampur dengan nanah. Lagi, tuan-tuan, mustaqzar apa dia? Hingus. Kalau tuan-tuan contohlah sembahyang dalam keadaan semua penuh hingus di tawa kecil kita. Tamita kepada Allahu Akbar, bawa tawa kecil, kemudian lap, letak dalam poket, letak dalam poket. Penuh tawa kecil hingus dia. Adakah batal solat? Tidak batal solat kerana itu mustaqzar, bukan najis, hingus. Dan yang terakhirnya, peluh. Peluh, tuan-tuan, bukan najis, dia termasuk mustaqzar. Baik. Adapun Nabi, tuan-tuan, ni beza dengan Nabi. Nabi ni dia tidak ada mustaqzar. Semua mulia pada diri dia. Hingus Nabi bukan kotoran. Air liur Nabi bukan kotoran. Darah Nabi tidak najis. Air kencing Nabi bukan najis, tidak dinamakan najis. Sebab itulah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, pada membicarakan tentang kejadian Nabi, kemuliaan Nabi, ketinggian darjat Nabi, ulama kita menyatakan Nabi ini tidak dipanggil najis. Nabi qada hajat, tuan-tuan, tidak dinamakan tahi. Nabi itu tidak dipanggil najis. Apa panggilan dia? Fudlah. Lebihan yang keluar daripada Nabi. Apa dia fudlah Nabi? 2. Pertamanya air kencing Nabi. Yang keduanya apa dia, tuan-tuan? Yang keduanya ialah tai sebut saja, tapi dia tak nama tai, nama dia fudlah. Najis Nabi tak dinama najis, nama fudlah. Dan Allah Ta'ala tidak membenarkan manusia, tuan-tuan, hatta isterinya melihat fudlah Nabi. Sahabat Nabi tidak akan dibenarkan oleh Allah lihat. Apatah sahabat Nabi, isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun tak mampu melihat najis Nabi ataupun fudlah Nabi, air kecil Nabi. Kenapa? Allah arahkan tanah akan menelan fadlah Nabi untuk apa dia? Untuk menyelamatkan daripada pandangan manusia biasa. Inilah status kemuliaan Nabi. Nabi ni apabila dia qada hajat, tuan-tuan tengok dalam sirah Nabawiyah, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana ulama cerita pokok kurma. Ini karamah Nabi. Dulu bukan ada tanah, tuan-tuan. Nabi berjalan di tengah padang pasir, bukan ada RNR, bukan ada tanah. Tanah bergerak pun tidak ada. Maka bagaimana Nabi qada hajat? Nabi akan arahkan, Nabi tundukkan pokok-pokok kurma yang akan berjalan menutup Nabi, jadi seperti tanda tidak ada pandangan boleh melihat ketika Nabi qada. Dan selepas daripada pokok kurma kembali balik ke posisi asal, maka tidak ada sedikit pun kesan pada tanah, pada pasir. Kenapa? Kata ulama, Allah mengarahkan tanah untuk menelan fadlah Nabi. Dan lainnya semua, tuan-tuan, air liur Nabi bukan mustaqzar. Sebab itu darah Nabi tak batal. Darah Nabi bukan najis. Sebab itu berebut darah Nabi para sahabat. Tuan-tuan biasa dengar baca bagaimana berebut di medan perang. Orang pakak nak ambil darah Nabi, para sahabat nak darah Nabi. Sehingga ada sahabat yang berjaya telan darah Nabi. Kenapa? Kerana Nabi mengatakan sesiapa yang ada juzuk aku dalam dirinya, maka haram ke atas api neraka menjilat dirinya. Orang yang di dalamnya ada air liur Nabi, di dalam dirinya ada darah Nabi, maka Nabi janji akan haram ke atas api neraka untuk membakar jasad-jasad yang ada unsur Nabi.
Settle tuan-tuan. Topik yang ketiga kita sambung bulan depan. Kita cerita tadi ada 3 yang kita nak sebut, 3 topik. InsyaAllah topik ketiga kita sambung bulan depan, minggu depan. Kita lastkan topik yang kedua, kerana topik kedua dia umum saja. Apa dia? Alat bersuci. Kita nak sebut saja. Nak detail bulan depan kalau topik yang ketiga. Topik ketiga ni dia panggil kategori air di dalam syariat. Baru kita nak mengenal air dalam syariat. Yang kedua ni tuan-tuan kita nak sebut saja apa dia? Dia panggil alat bersuci dalam syariat. Alat bersuci dalam syariat ni tuan-tuan hanya ada satu alat sahaja yang hakiki, yang alternatifnya ada 2. Ketiga-tiga ini kita akan belajar. Dan praktikal, tuan-tuan balik praktikal lepas belajar insyaAllah. Pertama apa tuan-tuan? Pertama dia panggil alat yang Allah turunkan ni berbeza dengan syariat Nabi lain. Nabi lain tuan-tuan Allah tak turunkan alat yang nama dia air untuk bersuci. Tidak ada. Nabi Musa AS keras, ready, ekstrim cara untuk bersuci. Bukan menggunakan air. Tapi cara Nabi kita sangat mudah, sangat simple kerana rahmat Nabi kita. Allah menurunkan alat untuk bersuci ini pertamanya air. Yang kedua tuan-tuan, alternatif ada 2 saja. Apa dia? Kalaulah tidak ada air, maka barulah pengganti kepada air Allah benarkan. Tetapi dia panggil bukan alat sebenar. Bukan alat sebenar. Alat sebenar-benarnya yang boleh menghilangkan najis, yang boleh menghilangkan najis, yang boleh membersihkan hadas yang ada di badan kita hanya satu, iaitu air. Pengganti dia apa tuan-tuan? Pertamanya ialah debu tanah. Kita akan belajar tayamum. Sebab tu dia akan ajar 2 benda. Pertama dia akan ajar wudu, yang kedua dia akan ajar cara tayamum. Cara tayamum tuan-tuan prosedurnya berbeza dengan mazhab lain. Jangan terkeliru. Kadang-kadang kita belajar di sekolah itu mazhab Hanafi. Dalam kurikulum bersepadu KBSN dulunya. Kalau ini saya tak tahulah. Kalau dulunya zaman saya dulu, pendidikan Islam, ada pendidikan Al-Quran dan Sunnah, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Modulnya mereka mencampurkan dengan mazhab Hanafi, walaupun di dalamnya tidak menyatakan mazhab Hanafi. Kerana kita tahu prosedur kita mazhab Syafi'i. Itu kita akan belajar. Yang ketiga tuan-tuan apa dia? Batu. 3 lengkap. Pertama air, yang kedua debu, yang ketiga batu. Batu itu apa? Batu pengganti ketika air tidak ada bagi orang yang nak basuh kencing dan nak basuh berak. Kita akan belajar tuan-tuan, ada 3 level basuh berak, basuh kencing. 3 level. Tuan-tuan tak apalah ketiga-tiga. 3 level. Level pertamanya level afdal, level pertamanya level sah, level keduanya level sunat, level ataupun dipanggil level afdal yang kedua. Level ketiga level paling afdal. Dia ada 3 level. Kalau kita nak ketiga-tiga, buatlah ketiga-tiga. Cara kita basuh berak macam mana nak level paling afdal, insya-Allah kita akan belajar wallahu a'lam. Dan insya-Allah tuan-tuan bulan depan, minggu depan hari Jumaat ni, minggu ni hari Jumaat ni kita akan sambung alat untuk buat bersuci itu ialah air. Sambung kat situ. Dan kita akan terus kepada topik seterusnya, air yang sah dibuat bersuci. Hari ini intro tu kita baca satu perenggan saja tadi. Kita baca satu perenggan saja. Kemudian perenggan kedua, alat itu kita dah jelas. Cuma kita tak baca saja, tapi kita dah jelas. Kemudian air yang sah dibuat bersuci itu, inilah yang kita akan belajar hari Jumaat ini. Iaitu 3 kategori asal air di dalam syariat Nabi kita. Ada 1 yang sah, ada 2 yang tidak sah untuk bersuci. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'abidin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.